Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, apa khabar anak-anak murid ustazah semua? Awak sihat? Okey, buat apa cuti sekolah 2 minggu lepas? Okey. Buat apa? Tolong mak, tolong ayah basuh kereta? Okey, tak apa. Saya harap awak gunakan sebaik-baik masa PDPR ni dengan baik dan amanah. Apa itu amanah? Nanti tajuk amanah nanti kita akan masuk Okey. Kelas pada hari ini ustazah akan masuk kita akan masuk tajuk akhlak, iaitu tajuk 26, iaitu adab berkomunikasi. Kalau dalam buku teks buku teks Mekanik Islam muka surat 203. Pada hari ini cuba tengok slide yang akan ustazah tunjukkan iaitu adab berkomunikasi. Tajuk kita pada hari ini ialah adab berkomunikasi. Kelas, ustazah nak tanya, apa itu berkomunikasi? Apa itu berkomunikasi? Cuba kita tengok apa itu maksud komunikasi. Komunikasi adalah dari segi bahasa bermaksud perhubungan. Perhubungan. Dari segi istilah ialah perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung melalui perantaraan, contohnya seperti email, surat, video dan telefon. WhatsApp yang ustazah hantar kepada kamu selama ni apa? Itu pun dikira komunikasi dia terpulang kepada kamu. Ustazah dah tanya, ustazah bagi kerja kepada kamu, kamu jawab ke tidak? Itu antara komunikasi. Settle kepada maksud komunikasi. Seterusnya, kita masuk ke slide seterusnya. Komunikasi ni juga ada prinsip-prinsip dalam Islam. Kalau solat ke puasa, kita ada syarat, kita ada syarat sah, syarat wajib, kaifiat. Komunikasi dalam Islam juga ada prinsip-prinsipnya. Ada berapa prinsip? Iaitu 6 prinsip. Yang pertama adalah qaulan balighan. Apa maksud qaulan? Qaulan bermaksud kata-kata. Kata-kata, qaulan balighan. Yang pertama, cuba tengok yang slide ni warna merah ni, iaitu qaulan balighan. Qaulan balighan bermaksud kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan di jiwa. Yang kedua adalah qaulan kariman. Kata-kata kariman bermaksud yang mulia. Awak sebut yang baik-baik, jangan sebut benda-benda yang tak baik, yang tak senonoh, seperti mencarut. Kamu tahu mencarut? Bahasa kita menyumpah. Itu tak baik, itu tak ada, itu bukan kariman. Seterusnya ialah qaulan sadidan. Qaulan sadidan iaitu kata-kata yang jujur. Kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Maknanya awak cakap betul-betul lah. Jangan nak bohong, jangan bulat. Sebut betul-betul, jangan berbelit-belit. Mak ni mak. So mak pun tak faham. Bila mak tak faham, mulalah anak aku tu. Betul ke tidak apa yang cakap tu kan? Seterusnya adalah qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Macam mana? Contohnya adalah contoh kita nak panggil adik kita, kan, adik kita, iaitu macam mana? Adikku yang manis, adikku yang cantik, ataupun adinda, macam tu. Memanglah awak panggil kadang-kadang oi, ambil tak? Tu tak baik itu kira tak lemah lembut lah, itu dikira kasar. Awak sepatutnya panggil yang lemah lembut. Anis, boleh tak tolong ambil air tu? Ni tidak. Anis, ambil air tak?
Itu tak baik Itu bukan lemah lembut. Okey kelas? Okey. Okey, seterusnya adalah qaulan ma'rufan. Apa itu qaulan ma'rufan? Iaitu kata-kata yang baik. Okey. Prinsipnya lebih kurang semua yang baik-baik. Okey, semua yang baik-baik. Okey. Okey, yang seterusnya, yang last sekali adalah qaulan maisuran, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah. Okey, mentang-mentanglah awak sekolah agama, awak cakap bahasa Arab dengan mak awak. Okey, ummi ismahli ilal mirhab, ummi ismahli ilal suq. Mak awak pun apa yang anakku cakap ni? Itu mak awak pandai cakap Melayu je, bukan dia pandai bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya awak yang pandai. Jadi menggunakan bahasa yang difahami. Mak, boleh si kami pergi ke kedai? Mak awak pun menjawab, si boleh. Kena mak COVID. Okey. Itu bila mak awak faham, mak awak jawab dengan awak, itu bahasa yang mudah. Kalau mak awak macam apa nak aku cakap ni? Ada orang ni, ada lagi satu bahasa. Mafa mifi, apa tah bahasa yang fa fi tu? Okey, itu bukan bahasa yang mudah. Okey, selesai 6 prinsip komunikasi dalam Islam. Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu mengenai adab berkomunikasi. Okey, Islam adalah agama yang syumul. Okey, kita pergi tandas, ada doanya. Kita masuk tandas, ada adabnya. Apatah lagi kita berkomunikasi, mesti ada adabnya. Okey, di sini Ustazah nak beritahu ada 5 adab berkomunikasi kita. Okey, yang pertama adalah tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak abai tugas awak. Okey, berkomunikasi ni okey macam mana? Contohnya awak bertelefon kan berhubungan kan berkomunikasi sampai awak bergayut sampai 2-3 jam terlepas waktu maghrib, semayang maghrib awak. Ia dah mengabaikan tanggungjawab dan tugas awak sebagai seorang muslim, iaitu menunaikan solat. Okey? Alright, yang kedua adalah bahasa yang sesuai, kata yang sopan, berhikmah. Iaitu contohnya seperti menasihati kawan awak, menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Okey. Kenapa saya cakap menjauhi perdebatan? Biasanya orang yang berdebat ni dia nak menang je. Okey, nak menang je. Kalau seorang nak menang, tak ada yang kalah, mesti akan berlaku apa? Pergaduhan, kelahi sesama diri. Tahu? Itulah yang berlaku kat sekolah, kat kelas kadang-kadang. Sebab apa? Seorang sibuk ngalah. Okey? Okey, seterusnya adalah tidak sebar fitnah dan membuka aib, hindari gosip, kutukan, mengadu domba, tidak memberi gelaran buruk kepada seseorang. Okey? Fitnah tu dosa besar seperti membunuh orang Islam, sesama muslim. Itu dosa dia, dosa fitnah tu. Okey. Kemudian membuka aib. Okey, kita semua ni ada aib Okey. Kalau awak buka aib kawan awak sekarang, okey, nanti aib awak akan terbuka juga. Itulah kita jaga aib orang, okey, dan jaga komunikasi tu. Okey. Membeli gelaran buruk selalu dengan dalam kelas. Contohnya adalah mangkok. Situ kalau ambil lah mangkuk. Padahal nama dia cantik. Syahmi nama dia, Faris nama dia, dipanggil mangkuk. Okey. Kalau dalam hati orang yang dipanggil awak mangkuk tu, dia sakit hati, dia rasa terluka dengan gelaran awak bagi tu, haram awak dah berdosa dah. Berdosa. Okey, seterusnya adalah adab berkomunikasi sesuai masa dan tempat. Tidak guna gadget dalam masjid.
tunggang motor dan semasa berkunjung hari raya. Okey, sesuai dengan masa. Janganlah tengah-tengah malam pukul 2 3 pagi nak apa nama tu? Call ustazah awak. Kenapa? Ustazah, saya tidak lena, saya tak boleh tidur lah ustazah. Itu tak sesuai lah. Pukul 2 pagi ustazah awak tidur. Okey? Mungkin ustazah awak apa nama tu, ada kerja nak buat. Biasanya tidurlah pukul 2 pagi tu kan. Okey. Dan tidak menggunakan gadget di masjid, terutamanya pelajar lelaki Okey. Ustazah nak tekankan, bila biasanya menggunakan gadget ni? Sembahyang Jumaat. Okey, selalu ustazah tengok dia bosan, khutbah ni membosankan, lama sangat. Dia buka lah IG dia, buatlah TikTok dia. Okey. Awak dah tak dengar dah khutbah tu. Ingat itu bukan tempat dan masa yang sesuai. Di masjid pula tu, waktu solat pula tu, waktu khutbah pula tu. Okey. Adab berkomunikasi yang terakhir iaitu, tengok yang bawah tu, maklumat sahih, tidak sebar maklumat palsu dan jauhi perkataan dusta dan bohong. Okey, maknanya contoh ni terdekat iaitu di Facebook. Kadang-kadang awak tak tahu pun benda tu sahih ataupun tak, betul ataupun tak. Okey? Tiba-tiba awak tengok, wish, ni best ni kalau share ni, awak pun share. Okey, pada hakikatnya benda tu tak betul. Maknanya itulah fitnah sebenarnya. Benda tak betul awak sebarkan. Benda tak betul orang pun ingat, oh dia ni macam ni, dia macam ni. Sebab apa? Awak yang sebarkan berita palsu. Ni contohnya sekarang ni musim COVID-19 ni, okey, ada juga wabak lain. Wabak berita palsu. Kenapa? Semua orang nak share padahal benda tu tak tahu sahih ataupun tidak. Okey. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada last kali macam biasa, iaitu hikmah menjaga adab berkomunikasi kepada individu. Individu ni kepada kita Okey, hikmah apa yang kita dapat? Bila kita mengamalkan adab berkomunikasi Okey, yang pertama adalah meningkatkan ilmu agar membezakan baik dan buruk. Okey, kalau awak selalu mengamalkan adab ni, awak tahu oh macam ni boleh melukakan hati orang, oh macam ni boleh buat orang kecil hati lah. Bila awak tahu baik dan buruk. Alright. Seterusnya adalah diredai Allah. Kerana mengamalkan adab yang mulia, Allah redha dekat awak. Bila Allah redha dekat awak, awak pun senang nak belajar. Kenapa Allah redha? Senang belajar, Allah mudahkan urusan awak nak belajar. Walaupun PDPR ni, Allah mudahkan urusan macam mana? Oh, senang nak belajar. Ni cikgu bagi latihan, awak cepat je buat. Macam tu. Iaitu dipandang tinggi. Seterusnya adalah dipandang tinggi kerana berperibadi mulia. Mulia tak kita jaga adab berkomunikasi ni? Ya, mulia. Kenapa? Kerana bila kita mengamalkan adab berkomunikasi ni, pada masa yang sama kita pun jaga hati kita, jaga hati semua orang dengan kata-kata yang baik. Seterusnya adalah mudah menyelesaikan masalah kerana saling bertolak ansur. Macam itulah, tak ada pergaduhan, tak ada perkelahian, semuanya bertolak ansur. Jadi tak ada yang nak kecil hati, tak ada yang nak, oh kau ni macam ni, oh kau macam ni, aku macam ni. Tak ada. Bagus. Last kali kepada individu. Berakhlak mulia serta menjadi contoh kepada orang lain. Bila semua orang mengamalkan adab berkomunikasi ni, tak ada benda-benda seperti bully ataupun vandalisme ataupun perkara-perkara yang tak baik lah berlaku sesama kita. Macam tu. Seterusnya tadi hikmah menjaga adab berkomunikasi kepada individu, kepada kita. Ni kepada masyarakat pula, dalam masyarakat. Dalam masyarakat, contohnya dalam taman awak ke, dalam kampung awak ke. Kampung kita dari kampung Senari ada, kampung Gobel, kampung Sejingkat, Muara Tebas kan, banyak lagi kan. Yang pertama adalah hidup aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Hidup aman harmoni, dia tak ada nak bermasam muka je, buka pintu rumah,
jelin sama diri. Okay, tak ada. Okay. Yang kedua, mesra dan perpaduan, kukuh kena saling bertoleransi. Okay. Yang ketiga, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Okay, bersatu padu. Okay. Maknanya tolong menolong kan. Kalau ada aktiviti gotong royong, korang bersama-sama lah. Terlibat, tak ada yang malas. Semuanya nak sebab bersatu padu. Okey, yang last sekali, dapat bertukar pendapat supaya masyarakat maju. Bertukar pendapat ni ialah bertukar idea. Kalau apa-apa berlaku ni kita bertukar pendapat, mungkin yang ni lebih baik, yang ni pun lebih baik. Kita bersama-sama untuk memajukan masyarakat. Okey, alhamdulillah selesai tajuk kita pada hari ini, adab berkomunikasi. Okey, kelas. Okey, hari ini Ustazah nak bagi satu saja latihan kepada awak, iaitu latihan kebat. Okey. Sebab minggu depan Ustazah nak fokuskan cara menjawab kebat kepada awak. Okey, tak apa. Ustazah nak tengok dulu jawapan awak. Okey. Latihan dia, Ustazah baca. Anda ingin menghantar mesej kepada guru anda menggunakan telefon pintar. Berikan 3 cara anda memulakan mesej tersebut dengan beradab. Sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.